أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين بدأ قريبا فسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل وما الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi sedalam-dalam puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana sesungguhnya selaku manusia kita mengecapi berbagai-bagai nikmat yang begitu banyak yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap masa dan saat kepada kita. Nikmat yang terlalu banyak sehingga Allah sebut dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kamu wahai umat manusia berusaha untuk menghitung betapa banyaknya nikmat yang telah Allah SWT kurniakan kepada kamu, nescaya kamu tak akan mampu untuk membilang betapa banyaknya nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Maka ulama kata kalau nak bilang pun kita dah tak mampu, apatah lagi kita lebih tak mampu untuk kita membayar balik segala nikmat yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang mana Allah bagi nikmat ini kepada kita ini sebagai bukti betapa Allah terlalu menyayangi kita semua. Tanda Allah sayang kepada kita. Tak pernah Allah Ta'ala istimewakan mana-mana makhluk lebih daripada istimewanya Allah Ta'ala memuliakan kita sebagai umat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tuan-tuan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, salah satu daripada nikmat yang paling besar yang Allah kurniakan kepada kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan untuk melahirkan saya dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian di kalangan makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dinamakan dengan gelaran asyraful makhluqat, makhluk yang paling mulia, yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, itulah makhluk yang bernama manusia. Sebab itulah betapa bangganya Allah dengan kita semua. Ulama mengatakan ketika mana Allah menciptakan manusia, Allah telah bersumpah 4 kali dalam Al-Quran, wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demi buah tin, demi buah zaitun, demi gunung Tur Sina, demi negeri Mekah yang aman, sesungguhnya kami telah menciptakan satu makhluk yang bernama manusia dengan penciptaan yang terbaik, dengan penciptaan yang paling sempurna, dengan penciptaan yang paling agung. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam, demi sesungguhnya kami telah muliakan anak Adam, manusia. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, kami tempatkan mereka mencari rezeki di daratan dan sebahagian di kalangan mereka mencari rezeki di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, kami kurniakan kepada anak Adam makanan yang suci lagi bersih. Dan Allah telah beritahu lagi, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami istimewakan manusia lebih daripada makhluk yang lain dengan berbagai-bagai keistimewaan. Ini salah satu daripada nikmat yang Allah SWT kurniakan kepada kita. Dan ulama mengatakan lebih besar daripada itu lagi, daripada nikmat menjadi satu orang manusia dalam banyak-banyak manusia yang diutuskan oleh Allah ke muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala telah buat keputusan sejak azali lagi untuk melahirkan kita semua di kalangan umat yang paling mulia di kalangan manusia, iaitu umat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah umat yang paling agung,
yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyebut tentang umat ini. Allah Taala telah memuji tentang umat ini, betapa mulianya umat ini. Ulama kata ketika mana kita belum lagi lahir ke alam dunia, kita belum lagi wujud, betapa sayangnya Allah dengan kita, betapa bangganya Allah dengan kita di hadapan umat-umat yang terdahulu, di dalam kitab-kitab yang terdahulu, di hadapan nabi-nabi yang terdahulu. Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut tentang kelebihan yang ada pada umat akhir zaman. Sebab itulah tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita buka kitab-kitab yang terdahulu, di dalam kitab Zabur, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada Nabi Allah Daud alaihissalam, ya Daud, innahu sayati min ba'dika nabiyyun, sesungguhnya setelah kematianmu kelak akan kuutuskan kamu ke bumi ini satu orang nabi, ismuhu Ahmad wa Muhammad, namanya adalah Ahmad dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah kata shadiqan sayyidah, dia adalah satu orang nabi yang sangat benar, sangat jujur, dan dia aku jadikan sebagai penghulu bagi sekalian makhluk. Dan Allah beritahu lagi betapa mulianya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la aghdhabu alaihi abada, aku tak pernah murka kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selama-lamanya. Wa qad ghafartu lahu qabla an ya'siyani ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, dan aku berjanji untuk ampun seluruh kesilapan dan kesalahan yang dilakukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang yang terdahulu daripada kesilapannya dan barang yang akan datang. Wa ummatuhu marhumah, sedangkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang dirahmati, umat yang disayangi, umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulianya umat ini. Kali itu a'taituhu minan nawafil mithlu ma a'taitul anbiya wa rasul, aku kurniakan kepada umat akhir zaman amalan-amalan sunat, amalan-amalan nafil, sebagaimana amalan ini dahulu pernah aku berikan kepada para nabi dan para rasul. Waftaratu alaihimul faraid, dan aku fardukan ke atas umat ini kefarduan tanggungjawab dakwah, sebagaimana mithlu ma a'taitul anbiya wa rasul, sebagaimana dulunya aku pernah berikan tanggungjawab ini kepada para nabi dan para rasul. Maka Allah nyatakan lagi mengapa sebab, mengapa alasan aku muliakan umat akhir zaman, mengapa aku berikan tanggungjawab nabi-nabi kepada mereka, hatta ya'tuni yaumal qiyamah, supaya nanti di hari kiamat umat akhir zaman datang bertemu dengan aku di padang mahsyar di hari kiamat. Wa nuruhum mithlu nuril anbiya, cahaya yang terpancar di wajah, di muka umat akhir zaman adalah cahaya yang sama yang terpancar daripada nur para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Ila an qal, sehingga Allah berfirman lagi, ya Daud, wahai Daud, inni faddaltu Muhammadan wa ummatuhu 'alal umami kulliha, aku berjanji untuk lebihkan, untuk istimewakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan umatnya lebih daripada umat-umat yang lain. Ini janji Allah kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Ini pemujian Allah, sanjungan Allah kepada umat akhir zaman di dalam kitab Zabur. Masya Allah, Allah sebut lagi dalam Al-Quran, dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Allah ceritakan lagi di dalam surah-surah dalam Al-Quran bagaimana Allah puji tentang kita semua. Allah sebut tentang keistimewaan kita di hadapan Nabi Allah Musa alaihissalam, di hadapan Nabi Allah Isa alaihissalam. Bahkan dalam Al-Quran sendiri Allah memuji kita dengan mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk memberikan manfaat agama kepada manusia. Maka ini kemuliaan dan sanjungan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat akhir zaman. Tetapi ulama mengatakan lebih istimewa daripada nikmat itu lagi, ada yang lebih besar daripada itu, yang lebih hebat daripada itu, iaitu dalam banyak-banyak umat akhir zaman ternyata Allah pilih untuk melahirkan kita semua di kalangan umat akhir zaman yang lahir menjelang hari kiamat, iaitu kita datang ke dunia selepas kewafatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada satu hari ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama dengan para sahabat dalam satu majlis, tiba-tiba dengan nada kerinduan, dengan nada kegelisahan, dengan nada kerisauan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, lawadintu anni laqitu ikhwani, ternyata aku sangat rindu, aku sangat kangen untuk aku bertemu dengan saudara-saudaraku.
Di saat itu para sahabat yang besar-besar berada di samping Nabi SAW, mereka rasa cemburu, ya Rasulullah, ketika mana kami sahabat-sahabat yang hidup semati dengan Tuhan, duduk bersama dengan Tuhan, ternyata yang Nabi kenal, yang Tuhan sebut bukanlah kami, yang Tuhan banggakan bukanlah kami, tetapi yang Tuhan ingatkan, yang Tuhan rindu di saat ini adalah orang selain daripada kami. Maka sahabat Nabi SAW telah mengatakan, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudara Tuhan, bukankah kami kaum kerabat Tuhan, kami orang Quraisy, kami bangsa Arab? Di kali itu apa jawab Nabi SAW, antum ashabi, kamu semua adalah sahabat-sahabat aku, bukan saudara aku, walakinna ikhwani, tetapi yang aku maksudkan dengan saudara aku yang aku rindu di saat ini adalah humul ladzina amanu bi wa lam yarawni, adalah umat aku, umat akhir zaman yang beriman kepada aku, tetapi sekalipun dalam hayat mereka tak pernah melihat wajah aku, mereka tak pernah sembahyang berjemaah di belakang aku, mereka tak pernah mendengar tazkirah daripada aku, mereka tak pernah berkorban berdakwah bersama dengan aku, tetapi aku rindu kepada mereka. Bahkan dalam sepotong hadis yang lain, Nabi SAW telah sabda, "Tuba liman amana bi wa lam yu'ayirani maratan." Beruntung bertuah satu kali bertuah umat aku yang beriman kepada aku, berkesempatan berpeluang untuk melihat wajahku, untuk mendengar sabda aku, berpeluang merebut air wuduk Nabi SAW, berpeluang untuk merebut air ludah Nabi SAW. Tetapi kata Nabi SAW, tuba liman amana bi walam yarani sab'a mirarin, tetapi beruntunglah, bertuahlah, berbahagialah 7 kali bertuah umat aku yang beriman kepada aku, tetapi sekalipun tak pernah melihat wajahku, sekalipun tak pernah berkesempatan untuk mendengar orang kata bayan daripada Nabi SAW, tak pernah semayang di belakang Nabi SAW, tak pernah merasa berjuang bersama dengan Nabi, tetapi di akhir zaman mereka buat kerja macam mana kerja Nabi kita Muhammad SAW. Itulah mereka yang diridui oleh baginda Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini bila kita cek pada diri kita, apakah kelebihan yang ada pada diri kita, apakah kelebihan yang ada pada umat akhir zaman, sehingga Allah muliakan kita dengan sebegitu rupa, sehingga Allah muliakan kita dengan setinggi-tinggi kemuliaan. Maka kadang-kadang kita selaku umat akhir zaman, yang mana kadang-kadang kita terpengaruh dengan cerita-cerita dunia, maka kadang-kadang sebahagian di kalangan kita mengatakan umat akhir zaman dipilih jadi umat yang terbaik. Sebab apa? Sebab kita ni umat yang paling hebat dari segi berbagai-bagai ilmu. Tetapi sebelum kita lahir, Allah Ta'ala dah putus, Allah Ta'ala dah kerat segala alasan-alasan yang lain supaya kita umat akhir zaman tidak ada alasan untuk menerima bahawasanya kemuliaan umat ini hanyalah semata-mata kerana ada 3 sebab yang akan saya nyatakan sebentar nanti mengapa Allah pilih kita menjadi umat yang paling mulia di atas muka bumi ini. Maka kerana itulah tuan-tuan, bila kita kadang-kadang bila kita fikir apakah sebab mengapa Allah jadikan saya sebagai umat yang paling mulia, kadang-kadang sebagian orang di kalangan kita berfikir mungkin boleh jadi umat akhir zaman ini jadi mulia sebab apa? Kita adalah umat yang panjang umurnya. Tetapi rupa-rupanya Allah Ta'ala sebelum kita datang ke alam dunia lagi, Allah Ta'ala telah utuskan satu umat ke alam dunia ini, satu umat yang paling panjang umurnya, iaitu umat kepada Nabi Allah Nuh AS. Umur mereka menjangkau 1500 tahun usia mereka, Masya Allah. Sedangkan Nabi SAW beritahu, a'mar ummati baina 60 wa 70 sana, umur umatku adalah jarak di antara 60 hingga 70 tahun. 60-70 tahun kalau banding dengan 1000 tahun, maknanya kita tak boleh berlawan dengan umat yang amalan mereka beribu-ribu tahun, sedangkan kita amalan kita paling sikit. Sebab apa? Umur kita cuma 60 tahun. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ada orang fikir kita dipilih oleh Allah untuk jadi umat yang terbaik. Kenapa? Kerana umat ni dalam kalangan kita ni ramai arkitek, ramai engineer yang hebat, agaknya menyebabkan Allah pilih kita jadi umat yang terbaik. Rupa-rupanya tuan-tuan, sebelum umat akhir zaman datang ke dunia ni, Allah telah hantar satu umat yang paling hebat dalam bidang kejuruteraan, dalam bidang arkitektur, iaitu umat kepada Nabi Allah Saleh alaihissalam, yang dinamakan sebagai kaum Samud. Mereka boleh, Masya Allah, Allah sebut sifat mereka dalam Quran, wa kanu yanhituna minal
jibali buyuta, mereka boleh buat rumah mereka dalam gunung-gunung, mereka boleh buat kota dalam gunung-gunung dan gua-gua. Kita sampai sekarang kita tak boleh nak buat. Saudi punya kerajaan pun nak buat bangunan terpaksa buang batu-batu, terpaksa buang, Masya Allah, bukit-bukit, semata-mata kerana kita tak mampu nak buat macam mana umat Nabi Allah SAW buat. Mungkin ada di kalangan kita fikir gampangnya kita ni jadi umat akhir zaman, umat yang paling mulia kerana badan kita tegak-tegak, sadu-sadu. Mungkin kerana ramai orang bina badan di kalangan umat ini. Ternyata tuan-tuan, umat yang paling gagah perkasa, yang paling hebat seni bina badan di mereka adalah umat Nabi Allah pun alaihissalam. Itu yang dinamakan sebagai kaum Ad. Mereka boleh cabut pokok kelapa, pokok Masya Allah, pokok tamar, pokok korma dengan tangan kanan mereka, Masya Allah. Mungkin ada di kalangan kita fikir boleh jadi umat ini jadi umat akhir zaman, umat paling mulia, umat paling hebat sebab umat ini hebat dalam bidang pertanian agama ini. Tetapi sebelum kita datang ke dunia, Allah telah hantar satu kaum yang paling expert, yang paling pakar dalam bidang pertanian, itulah kaum Sabah. Mungkin tuan-tuan ada orang di kalangan kita fikir umat ini jadi umat paling hebat sebab kita ni ilmu kita banyak. Mungkin di kalangan kita dalam majlis ini semuanya ahli kitab belaka, semuanya pakar Quran, hafiz Quran, pakar tajwid, pakar qiraat, pakar tafsir. Mungkin gamaknya di kalangan kita ni semua muhaddisin, semua ingat hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Muwatta' Malik, Muwatta' Muhammad, kitab apa belaka gamanya. Ternyata bukan. Di kalangan kita ada yang kitab hadis pun tak nak buka lagi. Masya Allah, menunjukkan bahawa umat ini bukan mulia kerana faktor ilmu agama, kerana sebelum kita Allah telah utuskan satu umat yang dinamakan Ahlul Kitab dalam Al-Quran, iaitu umat kepada Nabi Allah Musa AS dan umat kepada Nabi Allah Isa AS. Allah sebut betapa alimnya mereka, betapa hebatnya mereka itu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi Muhammad SAW macam mana mereka kenal anak mereka sendiri. Masya Allah. Hari ini kita pun tak kenal Nabi Muhammad SAW macam mana kita kenal anak sendiri, walaupun kita umat Rasulullah SAW. Ada itu Ustaz, apa kelebihan yang menyebabkan Allah telah pilih kita menjadi umat yang paling mulia? Maka ulama kata sebenarnya ada 3 sebab mengapa Allah pilih kita semua menjadi umat yang paling mulia dalam dunia. Sebab yang pertama adalah kerana Allah Ta'ala itu sifatnya, ulama kata ada 2 sifat. Yang pertama sifat kamaliyah dan yang kedua adalah sifat jalaliyah. Sifat kamaliyah itu sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Yang kedua sifat jalaliyah, sifat kehebatan Allah Ta'ala, betapa berkuasanya Allah Ta'ala. Jadi di antara sifat kamaliyah Allah Ta'ala itu adalah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi di antara sifat Allah Ta'ala itu wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah boleh muliakan siapa yang Allah kehendaki dan Allah boleh hina siapa yang Allah kehendaki. Bila Allah buat keputusan, aku nak muliakan umat akhir zaman, walaupun dia tidak ada apa-apa kelebihan pada diri mereka, maka tak ada siapa pun di kalangan manusia boleh mempertikaikan keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin dan rahmat Allah, Allah buat keputusan umat akhir zaman, umat paling mulia. Tak ada siapa boleh membangkang keputusan Allah Ta'ala. Nabi SAW pernah beritahu dalam sebuah hadis, tahukah kamu wahai sahabat-sahabatku, wahai umatku, apakah perbandingan di antara layanan Allah kepada umat akhir zaman dengan layanan Allah kepada umat-umat yang terdahulu? Para sahabat Nabi SAW, jawapan standard mereka kalau Nabi tanya apa-apa soalan, semua cakap Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih mengetahui. Kita hari ini tak tahu pun jawab dulu. Kita faham ke tak faham ke, semua kita komen. Segala benda kita tahu. Tetapi para sahabat Nabi, sifat mereka kalau Nabi tanya apa-apa, mereka akan jawab Allah wa Rasuluhu a'lam. Maka diberitahu oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu bila mana sesungguhnya perbandingan di antara layanan Allah kepada umat akhir zaman dengan layanan Allah kepada umat-umat yang terdahulu adalah seperti satu orang majikan yang sangat kaya. Maka majikan yang sangat kaya ni, dia telah mengambil 3 orang pekerja untuk bekerja dengan dia. Pada hakikatnya,
Ulama kata sebenarnya majikan tadi tak perlu pun pada pekerja tiga-tiga untuk bantu pekerjaannya. Sebab apa? Dalam sepotong hadis kursi Allah Ta'ala pernah berfirman, wahai hamba-hambaku, wahai manusia, sesungguhnya aku tidak ciptakan kamu semua untuk menghilangkan kesunyian di hatiku, dan aku tidak ciptakan kamu untuk meramaikan golongan aku, dan aku juga tidak menciptakan kamu untuk membantu aku buat satu kerja yang aku tak mampu nak menyempurnakan kerja itu. Tetapi Allah beritahu, walakinnani khalaqtukum, akan tetapi aku ciptakan kamu, ansabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin, supaya kamu sepanjang hayat sibuk bertasbih memuji aku dan banyak bersujud kepada aku. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan kamu kena sembah Allah sampai datang kematian pada kamu. Sebenarnya Allah Ta'ala pilih kita bekerja dengan dia, berkorban untuk agama dia, jadi pendakwah agama, penyebar agama. Sebenarnya bukan kerana Allah tak mampu untuk sebarkan agama, tetapi kerana Allah nak bagi kemuliaan kepada kita semua. Maka Allah pilih pekerja yang pertama, iaitu umat Nabi Allah Musa AS. Mereka dipilih untuk berkorban untuk agama Allah Ta'ala, berkhidmat untuk Allah, beribadat kepada Allah. Yang sememangnya kita sebelum datang ke alam dunia, kita semua dah berjanji kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, kami semua berjanji, bila kami datang ke dunia nanti, seluruh solat kami, seluruh ibadat kami, seluruh pengorbanan kami, bahkan hidup dan mati kami adalah semata-mata untuk agama-Mu, ya Allah. Maka kali itu Allah telah pilih mereka-mereka ini, umat Nabi Allah Musa AS, berkhidmat untuk agama Allah Ta'ala. Mereka berkorban macam-macam pengorbanan. Ada yang ashabul hudud, yang kena campak dalam api. Ada masyitah yang kena rendam dalam, Masya Allah, air yang panas. Berbagai-bagai ujian yang mereka alami. Maka bila tiba waktu selesai era mereka, habis tamat waktu mereka bekerja, maka Masya Allah, majikan yang pertama, majikan telah panggil pekerja yang pertama, yang mana tempoh bekerja mereka, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, adalah di antara waktu subuh sampai waktu zuhur. Bila tiba waktu zuhur, Masya Allah, kerana majikan ini terlalu kaya, dalam dunia tak pernah ada siapa-siapa majikan, tidak ada siapa-siapa bos yang lebih kaya daripada Allah Ta'ala. Kita bekerja dengan Allah, berkhidmat dengan agama Allah Ta'ala ni, sikit kita buat tapi Allah bagi banyak. Orang Yahudi berkhidmat untuk agama Allah daripada waktu subuh sampai waktu zuhur. Bila tiba waktu Allah nak bagi ganjaran kepada mereka, Allah panggil mereka, majikan tadi panggil mereka dan bagi hadiah kepada mereka. Ini ganjaran kepada kamu berkat pengorbanan kamu untuk agama, maka aku berikan satu pintar kepada kamu yang menyamai nilai 12,000 dinar dan dirham. Hari ini ada majikan dalam dunia, tuan-tuan, kita bekerja separuh hari tapi gaji bagi 12,000 ada. Tak ada, tuan-tuan. Hanya Allah saja mampu melakukan demikian. Masya Allah, orang Yahudi pun bila dapat pahala, balik rumah masing-masing dalam keadaan seronok, bergembira. Masya Allah, kita dapat berbagai-bagai janji daripada Allah Ta'ala, berbagai-bagai kelebihan daripada Allah. Maka akhirnya bila tiba waktu zuhur, kerana dunia ini masih diteruskan, Allah pilih pula umat yang kedua, bekerja yang kedua untuk berkhidmat untuk agama Allah Ta'ala. Itulah umat Nabi Allah Isa AS, tempoh bekerja daripada waktu zuhur sampai waktu asar. Kita sedia maklum, nak bekerja waktu sekarang ni, tuan-tuan, musim panas lagi pula, Masya Allah, nak bekerja tengah panas ni, Masya Allah, satu pengorbanan yang sangat besar dilakukan oleh umat Nabi Allah Isa AS. Mereka pun buat kerja agama. Kita baca dalam surah Yasin, إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. Ini umat Nabi Allah Isa AS. Mereka berdakwah, mereka buat pengorbanan untuk agama Allah. Walaupun Nabi Isa dah meninggal dunia, tetapi tetap mereka buat pengorbanan untuk agama Allah Ta'ala. Bila tiba waktu asar, maka majikan yang kaya tadi telah panggil umat Nabi Allah Isa AS, pekerja yang kedua. Maka sama juga nilai diberikan, satu kintar ganjaran kepada mereka yang menyamai nilai 12,000 dinar dan dirham. Tetapi tiba pula giliran pekerja yang ketiga, pekerja yang paling bongsu dikatakan, pekerja yang paling disayangi. Maka hanya tempoh bekerjanya adalah di antara waktu asar sampai maghrib. Masya Allah, hari ini tak ada siapa pun bos dalam dunia, dia panggil satu orang budak untuk bekerja di kedai dia di antara waktu asar sampai maghrib. Masya Allah, kalau kita hari ini ada kedai yang besar, kedai runcit, agak-agak kalau kita panggil budak bekerja lepas asar sampai maghrib, apa kerja kita nak panggil dekat dia?
Paling-paling kita kata kamu susut sikit barang-barang yang lebih kurang, lepas tu kamu tutup kedai ni, saya bagi pahala, saya bagi ganjaran upah kepada kamu, Masya Allah. Bila selesai kerja daripada pekerja yang ketiga ni, Masya Allah, majikan paling kaya tadi telah bagi ganjaran double, 2 kali ganda daripada ganjaran dan juga pahala yang diberikan kepada pekerja yang pertama dan kedua, iaitu diberikan 2 kereta, iaitu menyamai nilai 20,000, 22,000 dinar dan dirham. Masya Allah, 22,000 dinar dan dirham. Masya Allah, pekerja yang ketiga dibalik dalam keadaan gembira. Tetapi bila pekerja pertama dan kedua tahu, Masya Allah, mereka mula komplain kepada majikan, wahai majikan yang paling mulia, mengapa tuan beri lebih kepada yang ketiga, sedangkan kerja mereka sikit, kami kerja lebih? Maka di saat itulah majikan itu jawab, dzalika fadlullah yutihi man yasha, itulah kurniaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Sebab itulah Allah tahu umat akhir zaman adalah umat yang paling pendek umur kita. Kalau kita nak berlawan dengan umat-umat yang terdahulu, dari segi pahala, kita tak akan mampu nak lawan mereka. Kerana umur kita, modal kita sikit, umur mereka banyak, modal mereka banyak. Tetapi bagaimana Allah Ta'ala membantu kita semua dalam keadaan umur kita 60-70 tahun, tetapi Allah bantu kita. Kalau bahasa sekarang ni, Allah bagi package rasakan dekat kita. Walaupun umur kita pendek, tetapi nanti bila kita balik ke alam akhirat, umat terdahulu sebelum kita akan cemburu dengan kita. Wahai umat akhir zaman, pelik kami tengok kamu semua ni, umur kamu paling pendek, tetapi mengapa amalan kamu mengalahkan orang yang hidup beribu-ribu tahun? Masya Allah. Maka umat akhir zaman akan jawab, Allah sayang pada kami, Allah tolong kami. Kami baca Quran, kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah, siapa baca satu huruf daripada Al-Quran, falahu bihi 'asharatun, maka dia mendapat 10 hasanah, wal hasanatu bi 'ashri amsalha, satu hasanah pula dilipatkan dan digandakan kepada 10. Satu huruf umat akhir zaman baca Quran, Allah bagi 100 pahala kepada mereka. Ini baru satu huruf. Umat akhir zaman rasa rajin sembahyang berjemaah di masjid. Kalau umat dulu, satu amalan dapat 1 pahala. Tetapi untuk umat akhir zaman, Masya Allah, Nabi SAW mengatakan, salatul jama'ati tafdulu indallahi min salatil fadhi bi 27 darajah. Siapa yang sembahyang dengan berjemaah, ganjarannya lebih daripada orang yang bersembahyang bersendirian dengan 27 darjah. Ini kalau kita sembahyang di masjid kampung kita. Tetapi kalau kita lebih rajin lagi tuan-tuan, kita pergi pula ke Masjidil Haram, maka ganjaran untuk umat ini Allah lipat kali gandakan 100,000 kali ganda. Betapa istimewanya umat akhir zaman. Tetapi bila Allah tengok amalan kita belum cukup hebat, belum cukup banyak, kerana itu Allah Ta'ala bantu kita, itu Allah bagi bulan Ramadan Al-Mubarak kepada kita. Bila datang bulan Ramadan Al-Mubarak, setiap amalan sunat yang dilakukan oleh umat akhir zaman, Allah kira pahala fardu. Dan setiap amalan fardu dilipat kali gandakan kepada 70 kali amalan fardu. Masya Allah, bila Allah tengok lagi, tak cukup tinggi lagi amalan kamu, kamu nak berlawan, nak berlomba dengan umat-umat yang terdahulu, maka kali itu Allah Ta'ala yang sayang kepada kita, Allah bagi satu malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar kepada umat akhir zaman, yang mana Allah sebut Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, beribadat semalaman di malam Lailatul Qadar ganjarannya lebih baik daripada beribadat selama 1000 bulan yang menyamai tempoh 83 tahun 4 bulan. Masya Allah, ini pahala-pahala ganjaran-ganjaran yang Allah bagi kepada umat akhir zaman. Kenapa Allah bagi? Kerana Allah nak beritahu, aku berhak memuliakan siapa yang aku kehendaki, dan aku berhak untuk menghina siapa yang aku kehendaki. Tetapi ulama kata, beribadat di malam Lailatul Qadar bukanlah puncak daripada ketinggian pahala yang Allah nak bagi kepada umat akhir zaman. Tetapi bila umat ini berangkat berjuang jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seketika kamu berada di jalan Allah, Nabi kata lebih baik daripada beribadat di hadapan Hajarul Aswad di malam Lailatul Qadar. Dan ketika pada umat ini keluar berjihad jalan Allah Ta'ala, setiap langkah yang dilangkahi, Allah Ta'ala ampun 700 dosa mereka, Allah angkat 700 darjat mereka.
mereka, dan Allah telah berikan 700 pahala ganjaran kepada mereka. Ini semua layanan Allah yang istimewa kepada umat akhir zaman. Mengapa Allah muliakan kita? Tidak ada sebab, hanya semata-mata kerana Allah nak muliakan kita. Sebab yang kedua, mengapa Allah muliakan kita sebagai umat akhir zaman? Ulama beritahu kerana umat ini adalah umat kepada kekasih Allah Ta'ala, umat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi kita Muhammad SAW semenjak dilantik menjadi Rasul, tidak ada sesiapa yang bertahta di hati Nabi, tidak ada sesiapa yang menjadi permata hati baginda SAW, melainkan umat dia. Umat inilah yang paling disayangi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Untuk umat inilah Nabi SAW telah beritahu, la rahata li Muhammadin ba'da al-yawm, selepas daripada hari ini Muhammad tak akan berehat sampai bila-bila. Bukan sekadar Muhammad tak boleh berehat, la rahata li ali Muhammadin ba'da al-yawm, semenjak daripada hari ini keluarga Muhammad pun tak akan boleh berehat. Untuk umat inilah Masya Allah Nabi sanggup berjaga malam. Di malam hari ketika mana Nabi nak tidur, Allah Ta'ala pujuk Nabi kita Muhammad SAW, ya ayyuhal muzammil, wahai muslimun, di malam hari, qumil laila illa qalila, bangun kamu bertahajud di malam hari. Kenapa? Banyak doa yang kamu nak pohon untuk umat kamu di malam hari. Sebab itulah Nabi gunakan kesempatan di malam hari ketika mana doa kita makbul, doa kita diterima oleh Allah Ta'ala. Di kali itulah Nabi menangis di hadapan Allah Ta'ala. Pada satu malam Nabi SAW telah berdoa dengan begitu syahdu, dengan begitu sedih, menangis dengan teresak-esak, sehingga akhirnya Masya Allah Nabi SAW telah baca doa dan juga munajat yang dibacakan oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Apa kata Nabi Allah Ibrahim AS? Nabi Ibrahim setelah mana dia pernah melakukan dakwah, mengajak manusia kepada Allah, ternyata semua umat dia menentang dia. Apa yang Nabi Ibrahim katakan? Akhirnya dimunajat kepada Allah, Rabbi innahunna adlalla katsiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni, wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, semuanya berhala dan syaitan telah banyak menyesatkan umat aku. Oleh kerana itu ya Allah, selepas daripada hari ini, faman tabi'ani, umat aku yang ikut aku, mereka saja umat aku. Wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Tetapi siapa yang durhaka kepada aku, tak dengar cakap aku, ingkar cakap aku, tak beriman kepada aku serahkan nasib mereka kepada Engkau ya Allah. Sebab itulah Nabi SAW beritahu, tidak ada mana Nabi yang diutuskan ke dunia melainkan mereka akan doakan azab dan kehancuran untuk umat mereka, melainkan aku saja yang masih belum mendoakan keburukan untuk umat aku. Maka di kali itu dengan nada yang begitu syahdu, Nabi SAW baca pula doa yang dibacakan, munajat yang dibacakan oleh Nabi Allah Isa AS. Nabi Isa pun berdoa kepada Allah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, seandainya Engkau azab umat aku, mereka bukanlah siapa-siapa, sangat mudah bagimu ya Allah, kerana mereka adalah hamba-hambamu yang lemah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Seandainya Engkau ampunkan dosa mereka, apa susah bagimu ya Allah, kerana semuanya Engkau lah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka di kali itulah begitu sedih Allah Ta'ala melihat keadaan Nabi SAW, sehingga Allah Ta'ala beritahu kepada Jibril AS, wahai Jibril, turun kamu ke dunia, tanya kepada kekasih aku, ma yubki ya Muhammad, apakah sebab yang menyebabkan kau menangis begitu sekali pada malam ini? Allah sedih tengok kamu, Allah bimbang tengok kamu. Maka di kali itu Nabi SAW telah menjawab, bakaitu hazinun ala ummati, aku menangiskan, aku terlalu risau tentang umat aku. Maka di kali itu Jibril naik semula ke langit, maka beritahu laporan kepada Allah, sesungguhnya kekasihmu menangis kerana terlalu bimbang tentang keadaan umat. Nabi menangis tentang umat yang sedia ada, tetapi Nabi lebih sedih, Nabi lebih banyak menangis kepada umat yang belum lahir. Itu Nabi banyak menangis kerana kita semua tuan-tuan. Maka di kali itulah Allah Ta'ala perintahkan kepada Jibril AS, turun kamu ke dunia wahai Jibril, tanya kepada kekasihku, adakah apa inna sanurdika fi ummatik, beritahu kepada Muhammad SAW, kami berjanji untuk redakan kamu, gembirakan kamu, aku nak hiburkan kamu dalam soal umat kamu, wala nasuh, dan kami sesekali tidak akan kecewakan kamu dalam soal umat kamu. Maka kali itulah Nabi di malam hari Masya Allah beribadat sampai bengkak-bengkak kaki, berdoa kepada Allah supaya Allah telah terima doa dia, supaya Allah telah bagi hidayah kepada umat dia. Nabi selalu berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir li ummati, ya Allah ampunkanlah dosa umatku, Allahumma arham ummati, ya Allah kasihanilah umat aku, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah berilah hidayah kepada umat aku kerana mereka tidak mengerti apa-apa.
Satu hari tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia tengok Nabi kita Muhammad SAW masuk ke dalam rumah dalam keadaan wajah yang begitu ceria sekali. Selalunya Nabi Muhammad masuk dalam keadaan sedih, dalam keadaan bermuram durja. Tetapi ini kali pertama seumur hidup aku tengok Nabi Muhammad masuk dalam keadaan begitu ceria sekali. Kita kalau bini kita tuan-tuan nampak suami masuk rumah akhir bulan muka senyum, maka dia kata inilah peluang nak minta rantai baru, nak minta gelang baru, nak minta kereta baru. Ini rantai sejak kahwin tak tukar-tukar lagi. Tetapi isteri Nabi Muhammad SAW bila tengok suami ceria, terus ditanya kepada Rasulullah SAW, ala tad'u li ya Rasulullah, abang tak ada doa kepada adinda kan? Terkadang tak ada doa kan? Maka akhirnya Nabi SAW pada hari itu sporting, angkat tangan di hadapan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW telah mendoakan, Allahumma ighfir li Aisyah, ya Allah ampun seluruh dosa Aisyah radhiyallahu anha, ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akharat wa ma asarrat wa ma a'lanat, dosa terdahulu, dosa akan datang, dosa dilakukan secara terang-terangan ataupun dosa dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Maka dalam riwayat dikatakan Sayyidatina Aisyah bila dapat doa ni, macam hari ni orang buat yes, begitu gembira dapat doa daripada satu Nabi SAW. Begitu gembiranya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sehingga dagu dia mencecah sampai ke paha dia, masya-Allah, begitu gembira sangat. Maka di kali itu Nabi SAW bertanya, ayasurki du'ai, wahai adinda beritahu kepada aku, apakah adinda terlalu gembira dapat doa daripada kekal pada hari ini? Maka kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, betapa tidak wahai kekal yang mendoakan adinda pada hari ini bukan orang biasa, kekasih Allah Ta'ala. Bila Tuhan doakan keampunan untuk saya, dah pasti Allah Ta'ala ampunkan dosa ini. Tetapi apa jawab Nabi SAW? Dengar sini wahai kekasihku, wahai isteriku, inilah doa yang kekal mohonkan di hadapan Allah Ta'ala untuk umat kekal setiap kali selepas solat. Inilah doa yang kekal mohonkan, Allahumma arham ummati, Allahumma ighfir ummati, ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akharat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunlah dosa umatku, dosa yang terdahulu, dosa akan datang, dosa yang dilakukan secara terang-terangan, dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ini pengorbanan Nabi lakukan untuk kita semua di malam hari, kerana kita adalah umat kepada kekasih Nabi kita Muhammad SAW. Di siang hari pula Nabi korban untuk umat. Maka sehingga Nabi SAW pernah bersabda, laqad udhitu fillah ma lam yudhi ahadan, aku menderita kerana agama Allah dengan penderitaan yang tak pernah dialami oleh mana-mana Nabi, mana-mana manusia pun. Walaupun ukhiftu fillah, aku telah ditakuti kerana agama Allah ini dengan ketakutan yang tak pernah dialami oleh manusia manapun. Sehingga Nabi SAW pernah beritahu, walaqad atat aliyya 30 yawman wa lailatan, pernah datang dalam hidup aku 30 hari 30 malam, mali wal bilalin ta'amun, saya dengan Bilal tidak ada apa-apa makanan untuk kami makan. Ta'amun yakuluhu dhu kabid, makanan yang layak dimakan oleh manusia bernyamuk macam kita ni, illa ta'amun yuwari ibitu Bilal, melainkan sejemput makanan yang dikepit di celah ketiak Bilal. Itulah makanan Nabi kongsi berdua selama 30 hari 30 malam. Mengapa Nabi lakukan pengorbanan ini? Tidak lain dan tidak bukan kerana kecintaan Nabi, kasih sayang Nabi, pengorbanan Nabi kepada kita semua. Sehingga pernah satu hari satu orang sahabat bernama Munib Al-Asdi radhiyallahu ta'ala, dia telah mengatakan dalam sepotong hadis, walaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jahiliyah, aku pernah tengok keadaan susah payah Nabi berkorban untuk umat, berkorban untuk agama ketika aku berada pada zaman jahiliyah. Yad'u qaumahu qailan, Nabi dakwah umatnya dengan mengatakan, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai manusia ucaplah kamu la ilaha illallah, kamu pasti akan berjaya. Tetapi apa respon daripada umat, apa reaksi daripada umat? Faminhum man tafal ala wajhi, sebagian umat telah ludah di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum man hatta ala ra'si turab, sebagian orang telah raut pasir di tepi Nabi sallallahu alaihi wasallam, taburkan pasir di atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum man sabahu wa minhum man syatamahu, sebagian orang telah mencaci, memaki hamun Nabi kita Muhammad SAW, mengatakan kamu sesat wahai Muhammad, kamu gila wahai Muhammad, kamu tukang sihir wahai Muhammad, kamu adalah pemecah belah masyarakat wahai Muhammad. Tetapi ulama kata, walaupun Nabi mampu untuk mengambil tindakan balas pada umat, tetapi kerana terlalu sayang pada umat, wahai umat aku, buatlah apa saja yang kamu nak buat kepada aku tak pernah marah kepada kamu kerana kamu tak mengerti apa-apa. Wallahi, demi Allah, kata Nabi SAW, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu perkara yang kamu semua tak tahu. Wa asma'u ma la tasma'un, hari-hari aku dengar suara yang kamu tak pernah dengar. Dan akhir kata Nabi SAW, wa ara ma la taraun, aku pernah tengok dengan mata aku benda yang banyak
yang kamu tak pernah tengok. Kamu tak pernah tengok azab kubur, kamu tak pernah tengok neraka, kamu tak pernah tengok titian sirat, kamu tak pernah tengok padang mahsyar, kamu tak pernah tengok telaga Kausar, kamu tak pernah tengok macam mana kehebatan makhluk-makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Sebab itu kamu tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi demi Allah, lau ta'lamuna ma a'lam, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, la dhahiktum qalilan, kamu akan sedikit ketawa dalam kehidupan dunia ini, wala bakaitum katsiran, kamu akan banyak menangis di malam hari di hadapan Allah Ta'ala. Wa ma taladztum bin nisai'an furush, kamu tidak akan lari bersama dengan isteri kamu di atas hamparan. Wala kharajtum ila saudan, kamu akan lari ke dalam hutan belantara, ke dalam gunung ganang, ke dalam bukit bukau, kamu akan berlari meninggalkan manusia, meninggalkan masyarakat. Tajra'una ila Allah, kamu akan memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah mana aku lihat betapa dahsyatnya azab di alam akhirat, betapa hebatnya sengsaranya keadaan manusia di padang mahsyar, Nabi SAW telah beritahu, "Hal waditu anni kuntu syajaratan tu'bad." Alangkah baik kalau Muhammad tak jadi nabi pun tak apa, tak jadi manusia pun tak apa. Jadi manusia ni masya-Allah begitu banyak soal bicara nanti di padang mahsyar, tetapi kalau kita jadi sebatang kayu, kata Nabi SAW, alangkah baik kalau aku menjadi sebatang kayu yang ditebang dan dibakar, itu lebih baik menjadi manusia. Kalaulah kita tahu, kita akan mengatakan demikian. Tetapi kerana kita tak tahu macam mana kerisauan Nabi, kebimbangan Nabi, kasih sayang Nabi kepada umat, sebab itu umat mau kata menolak dakwah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang Nabi kepada umat-umat, kata ulama, bukan sekadar berakhir sampai ke pintu kubur. Walaupun menjelang wafatan Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beritahu dalam satu riwayat Imam Tabrani dalam kitab Ihya Ulumuddin, maka dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Man li ummati ba'di", siapa nak jaga umat aku setelah aku meninggal dunia nanti. Ini kerisauan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama mengatakan nanti di padang mahsyar, ketika semua nabi-nabi mengatakan nafsi nafsi, jangan ganggu saya pun tengah bimbang, tengah risau, tetapi hanya satu orang saja Nabi akan mengatakan ummati ummati. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana seluruh manusia dah kecewa, jumpa Nabi Adam tak sedia nak tolong, jumpa Nabi Ibrahim tak sedia nak tolong, jumpa Nabi Nuh tak sedia nak tolong, jumpa Nabi Musa tak sedia nak tolong, jumpa Nabi Isa alaihissalam tak sedia nak tolong. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat mengatakan, "Ya Rasulullah, engkaulah harapan kami yang terakhir. Seandainya Tuhan juga menolak permohonan kami untuk minta syafaat di hadapan Allah, sebagaimana nabi-nabi yang lain menolak kami, maka hancur kecewalah kami pada hari ini, putus asa kami pada hari ini." Tetapi pada hari itu, kerana kerisauan Nabi, kebimbangan Nabi, kasih sayang Nabi kepada umat, menyebabkan Nabi Muhammad memberanikan diri di hadapan Allah Ta'ala, berjalan beberapa langkah sampai di Maqam Mahmud. Nabi bersujud di hadapan Allah Ta'ala, menangis menyebut ummati ummati ya Allah, ummati ummati ya Allah. Di kali itu Masya Allah, bila melihat Nabi SAW dalam keadaan pun menangis, dalam keadaan kesedihan, Allah Ta'ala di kali itu berfirman kepada Nabi kita Muhammad SAW, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Wahai Muhammad, sekarang aku angkat kepada kamu, wasal tu'ta, mohon apa saja permohonan yang kamu nak minta, wasfa'tu syafa', mintalah syafaat kepada siapa yang kamu kehendaki, syafaat kamu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ulama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun, setiap nabi Allah telah bagi satu doa yang paling mustajab, yang mana kebanyakan nabi-nabi telah menggunakan doa itu untuk hancurkan umat mereka sewaktu mereka berada di dunia. Wa inni ikhtaba'tu li ummati wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah, sedangkan aku simpan doa yang paling mustajab tadi supaya aku nak memberikan syafaat kepada umat aku nanti di hari kiamat. Ini sebab itulah tuan-tuan dan rahmat Allah, kerana Nabi terlalu sayang pada kita, kerana Nabi terlalu cinta kepada kita, terlalu rindu kepada kita, menyebabkan Allah Ta'ala pilih kita menjadi umat yang paling mulia yang datang ke atas muka bumi ini. Sehingga Masya Allah, tuan-tuan dan rahmat Allah, dalam sepotong hadis Nabi SAW telah sabda, "Inna Allah Ta'ala khayyarani", Allah bagi pilih kepada aku, baina ayyakuna nisfu ahli jannati min ummati, sama ada separuh ahli syurga, Allah masukkan umat kamu ke dalam syurga, kotanya separuh dibagi pada umat kamu, baina syafaat, ataupun kamu pilih untuk mengambil syafaat daripada aku. Maka di kali itu apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Fakhtartu syafa'ah", aku telah pilih syafaat, iaitu aku akan merayu kepada Allah Ta'ala supaya nanti di padang mahsyar setiap orang di kalangan umat aku
yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam dunia, walaupun apa keadaan sekalipun amalan mereka di dunia ni, tetap aku akan memberikan syafaat kepada mereka, sehingga tak ada siapa pun di kalangan umat yang tertinggal, yang pernah beriman kepada Nabi Islam, yang tertinggal daripada syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beritahu, nanti di padang mahsyar Allah Taala akan bertanya kepada aku, redakah kamu wahai kekasihku seandainya aku masukkan 70,000 orang di kalangan umat kamu ke dalam surga aku tanpa hisab? Maka di kala itu Nabi SAW mengatakan, aku belum redha wahai Allah, sebab Allah janji nak redhakan Nabi Muhammad di dunia. Maka di padang mahsyar Allah Taala janji 70,000 umat aku akan dapat masuk syurga tanpa hisab. Masya Allah, tuan-tuan dekat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi kata aku belum redha, di kala itu Nabi telah bersujud di depan Allah, astazidu minallah, aku minta tambah daripada Allah, bukan 70,000 Allah, lebihkan lagi bilangan umat aku yang akan dapat masuk syurga tanpa hisab. Maka di kala itu dengan berkat sujud daripada Nabi SAW, bila Nabi angkat kepala, Allah tanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, redakah kamu seandainya aku tambah daripada bilangan 70,000 tadi, setiap 1,000 aku tambah 70,000 umat kamu masukkan ke dalam syurga tanpa hisab? Bila Allah tanya kepada Rasulullah, redakah kamu wahai kekasihku sebanyak bilangan ini, aku masukkan umat kamu ke dalam syurga aku tanpa hisab? Nabi kata, aku redha wahai Allah. Tetapi walaupun Nabi kata Allah redha, Allah Ta'ala nak bahagiakan Nabi, Allah nak hiburkan Nabi kita Muhammad SAW. Maka dalam hadis Nabi SAW menyebut, Allah Ta'ala telah membuat satu gambaran seolah-olahnya Allah menggenggam segenggam pasir yang layak dengan genggaman Allah Ta'ala. Di kali itu Allah bertanya kepada baginda Muhammad SAW, redakah kamu wahai kekasihku sebanyak bilangan pasir dalam genggamanku ini, aku masukkan umat kamu ke dalam syurga ku tanpa hisab? Nabi kata, Allah, aku redha ya Allah, aku gembira ya Allah, aku bahagia ya Allah, aku redha dengan keputusan ini ya Allah. Walaupun Nabi kata aku telah redha, tetapi sekali lagi Allah Ta'ala memperlihatkan gambaran yang sama, seolah-olahnya Allah menggenggam segenggam pasir dengan genggaman yang layak dengan kedudukan Allah Ta'ala. Allah bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, redakah kamu wahai kekasihku sebanyak bilangan pasir dalam genggamanku ini, aku masukkan umat kamu ke dalam syurga ku tanpa hisab? Nabi kata, aku redha wahai Allah, aku dah terima wahai Allah, aku dah redha dengan keputusan ini ya Allah. Sekali lagi untuk membahagiakan Nabi kita Muhammad SAW, untuk membuktikan Allah menunaikan janji dia kepada Nabi Muhammad, Allah menggenggam segenggam pasir yang layak dengan kedudukan Allah. Lalu Allah bertanya kepada baginda SAW, redakah kamu wahai kekasihku sebanyak bilangan pasir dalam genggamanku ini, aku akan masukkan umat kamu ke dalam surga ku tanpa hisab? Sebab itulah tuan-tuan rahmat Allah, ini kebaikan Nabi kepada kita. Sebab itu banyak mana pun manusia berjasa kepada kita, tak akan ada siapa yang mampu menandingi jasa dan kebaikan Nabi Muhammad telah lakukan kepada kita. Sebab itu hanya satu doa yang mampu kita balas pengorbanan Nabi SAW, iaitu jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Semoga Allah yang membalas sebaik-baik balasan kepada Nabi kita Muhammad SAW terhadap segala jasa yang dicurahkan kepada umat, dengan jasa, dengan kedudukan balas saya selayak dengan kedudukan Nabi kita Muhammad SAW. Maka faktor yang ketiga, mengapa Allah Ta'ala pilih kita menjadi umat yang paling mulia, umat yang paling hebat yang datang ke alam dunia, umat yang terbaik yang Allah puji kita dalam Al-Quran? Ulama kata mengapa adalah kerana setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala telah buat keputusan untuk mewariskan tugas dakwah, tugas nubuah yang Allah telah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau dulu Nabi Muhammad sebagai Nabi satu orang, tetapi tanggungjawab nubuah tadi Allah Ta'ala telah bahagikan kepada seluruh umat Islam di seluruh alam untuk menyambung perjuangan dan pengorbanan Nabi setelah Nabi meninggalkan dunia, tuan-tuan. Tak pernah berlaku dalam sepanjang sejarah, tuan-tuan. Masya Allah, kalau sejarah dunia pun tak pernah berlaku, sejarah agama pun tak pernah berlaku. Allah Ta'ala biarkan umat hidup tanpa bimbingan daripada Nabi-Nabi. Kalau kita tengok dari segi, Masya Allah, dari segi zahirnya, maka kita akan nampak bahawasanya Azazil ni, apa peranan dia? Peranan Azazil adalah untuk bawa seluruh manusia masuk ke neraka. Tetapi berapa panjang umur Azazil? Umur Azazil dipanjangkan oleh Allah. Diminta sebelum dihantar ke dunia lagi, qala anzurni ila yaumi yub'atsun, ya Allah panjangkan umur aku sampai hari kiamat. Maka Allah SWT kabulkan permohonan Azazil. Qala innaka minal munzirin, engkau termasuk di kalangan manusia makhluk yang dipanjangkan umur kamu. Maka Azazil ni, dia punya dakwah dia nak mengajak manusia masuk neraka ni berterusan, continuously. Tetapi Masya Allah,
yang nak mengajak manusia kepada surga, yang nak bawa manusia kepada agama ni, Nabi-Nabi 124,000 Nabi-Nabi diutuskan, maka umur Nabi ni, Masya Allah, dia tidak berpanjang. Nabi ni akan mati. Bila Nabi mati, umat kembali kufur pada Allah Ta'ala. Allah hantar pula Nabi yang baru, 124,000 Nabi-Nabi. Dan Nabi paling akhir Allah utuskan, umurnya paling pendek, iaitu 63 tahun. Masya Allah. Tempoh kerasulan Nabi 23 tahun. Maka selepas Nabi wafat, sampai dunia kiamat, maka sebenarnya umat ini terdedah kepada satu ancaman yang paling besar, fitnah paling besar. Bukan fitnah Dajjal, bukan fitnah apa-apa, tapi fitnah paling besar, iaitu tidak ada Nabi bersama dengan mereka untuk bimbing mereka masuk ke syurga Allah Ta'ala. Sedangkan Azazil akan buat kerja dia berterusan sampai kiamat. Maka sebab itulah Allah yang Maha Kuasa telah bagi tahu kepada kita dalam surah Syura, syara'a lakum minad din, disyariatkan kepada kamu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam urusan agama ini, ma wasa bihi Nuhan, pesanan yang kami pernah pesan kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam. Macam mana tanggungjawab Nuh alaihi salam berkorban untuk agama, maka syariat yang sama aku pesan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma auhayna ilaik, wasiat yang kami wahyukan kepada kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Rasulullah berdakwah, begitulah keadaannya umat akhir zaman kena berdakwah. Wa ma wasayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa, macam mana Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa berdakwah dan berkorban untuk agama, maka macam itulah, sebegitulah keadaannya sepatutnya umat akhir zaman ini berkorban untuk agama Allah Ta'ala. Dan Allah telah beritahu, an-aqimuddin, tanggungjawab kamu adalah untuk membangun agama di seluruh dunia, untuk tegakkan agama, dirikan agama. Masya Allah, untuk tegakkan agama ini kena tegakkan solat, kena tegakkan masjid, kena memakmurkan rumah Allah Ta'ala, baru akan tegak agama di seluruh alam. Maka tuan-tuan dah baca Allah Ta'ala beritahu, wala tatafarraqu fi, jangan kamu berpecah belah dalam menegakkan agama Allah Ta'ala, mendirikan agama Allah Ta'ala, meninggikan kalimatullah, menzahirkan, menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Dan Allah Ta'ala beritahu, kabura 'alal musyrikin ma tad'uhum ilaih, dakwah yang kamu sampaikan ini Masya Allah sangat berat untuk diterima oleh kaum musyrikin. Allah yajtabi ilahi man yasha, Allah boleh pilih siapa di kalangan makhluk yang dikehendaki untuk buat kerja agama, untuk bantu agama Allah Ta'ala. Wa yahdi ilahi man yunib, Allah Ta'ala boleh beri hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Jadi yang paling faham tanggungjawab ini tuan-tuan, bukan saya, bukan tuan-tuan, bukan kita semua yang ada dalam majmua ini, tetapi yang paling faham tanggungjawab kemuliaan yang Allah bagi kepada umat akhir zaman, kemuliaan yang paling utama sekali selain daripada keputusan daripada Allah, selain daripada kita ni menjadi umat yang terbaik sebab kita umat kepada Rasulullah SAW, tetapi hakikat yang sebenarnya umat ini dimuliakan oleh Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala wariskan kerja kenabian kepada umat akhir zaman. Allah wariskan kerja dakwah kepada umat akhir zaman. Kemuliaan umat akhir zaman kerana hidup mereka menggabungkan dua kerja, iaitu kerja ibadat dan kerja dakwah. Yang Allah sebut dalam Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada mereka yang mendakwah seluruh manusia kepada Allah Ta'ala, wa amila solihan, dalam masa yang sama dia beribadat kepada Allah, dia melakukan amal soleh, wa qala innani minal muslimin, dan dia telah mengatakan aku termasuk orang Islam biasa. Saya bukan orang Islam hebat pun, saya berdakwah ni bukan kerana saya hebat pada orang lain, tetapi hanya semata-mata kali ini tanggungjawab kita semua. Agama ni adalah agama kita. Macam mana kereta kita, rumah kita, pejabat kita, kalau berlaku kemerosotan, kita semua akan risau. Begitulah keadaannya agama Allah Ta'ala. Agama ni perlu gotong royong. Semua umat Islam di seluruh dunia perlu fikir dan risau macam mana kalau agama itu, kalau agama kita maju, kita semua akan gembira. Tetapi kalau agama merosot, kita semua akan Masya Allah gelesah dan kecewa bila melihat kemerosotan agama. Tetapi Masya Allah di akhir zaman, Nabi sendiri dah sebut, saya ala nasi zaman, akan datang satu zaman kepada umat aku, la yabqa minal Islam illa ismu, Islam tak tinggal apa-apa lagi. Tidak ada apa-apa amalan Islam, tidak ada apa-apa kehebatan Islam, melainkan nama saja yang membezakan antara Islam dan bukan Islam. Yang membezakan John dengan Yahya adalah
hanya semata-mata nama saja, tetapi cara hidup dah sama saja. Sama pakaian, sama kehidupan, tidak ada perbezaan. Dan Nabi SAW beritahu, wala yabqa bil Qur'an illa rasmu. Di akhir zaman nanti Al-Quran tak tinggal apa-apa melainkan tulisan saja. Kita baca Quran, rasa-rasa tak ada pelajaran kita boleh dapat daripada Quran, sedangkan Quran mengandung berbagai-bagai pelajaran. Mengapa kita baca Quran hati kita gelap? Sebab jiwa kita dah keras, sebab cinta dunia dah masuk dalam hati kita. Orang yang baca Quran dengan cinta dunia dalam hati, dia tak akan dapat faham Quran. Nabi SAW dah sebut, idza azamat ummati dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Bila umat aku mengagung-agungkan dunia, bercakap dunia, membesarkan dunia, kasih pada dunia, tercabut daripada diri mereka di kehebatan Islam, keagungan Islam. Ya, maka kata itu kata Nabi SAW, wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bila umat ini meninggalkan kerja amar ma'ruf dan nahi munkar, tinggalkan dakwah, hurrimat barakatil wahyi, mereka akan diharamkan daripada keberkatan wahyu. Baca Quran tak faham apa-apa. Nabi SAW sebut lagi di akhir zaman, masajidhum amirah, masjid mereka akan makmur nanti. Masya Allah, cantik, megah. Tetapi kata Nabi SAW, wa yakharabum lil huda, tetapi kosong daripada petunjuk. Dan Nabi SAW beritahu lagi keadaan agama di akhir zaman, yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Umat akhir zaman sanggup jual agama dengan kepingan-kepingan dunia. Masya Allah, sebahagian di kalangan umat ini kata Nabi SAW, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Berpagi-pagi sebagai orang beriman, tapi balik rumah waktu petang dah tukar agama sebagai orang kafir. Kadang-kadang Masya Allah berpetang-petang sebagai orang Islam, tetapi balik rumah waktu pagi dah tukar agama. Inilah keadaan agama di akhir zaman. Nabi SAW dah beritahu kepada kita, inna dina bada'a ghariban, agama ini bermula dalam keadaan asing, dalam keadaan aneh, dalam keadaan tak ada siapa suka pada agama. Tetapi Masya Allah, dengan berkat pengorbanan Nabi kita Muhammad SAW, dengan berkat doa baginda SAW, Masya Allah agama telah maju. Dan yang paling faham agama macam saya sebut tadi, bukan saya, bukan tuan-tuan, tetapi yang paling faham nilai agama ini adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Para sahabat Nabi, kerana agama ni apa yang mereka tak korbankan, apa benda yang paling mereka kasih dalam hidup mereka. Bagi saya, para sahabat Nabi telah hilang daripada hati mereka kecintaan kepada keluarga, kecintaan kepada tanah air, kecintaan kepada pekerjaan-pekerjaan. Sebab apa? Mereka dah tinggalkan semua itu di Mekah dulu. Mereka hijrah ke Madinah, mereka tak bawa satu pun ahli keluarga mereka. Mereka tak bawa sekeping pun nilai duit yang ada bersama dengan mereka. Mereka tinggalkan kampung halaman mereka untuk selama-lamanya mereka berhijrah ke kota Madinatul Munawwarah. Tetapi setelah mereka sampai di Madinah, tak ada siapa yang mereka paling sayang, tak ada benda yang mereka paling kasih, melainkan nikmat duduk bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau boleh sahabat Nabi kata tiap-tiap hari nak tengok muka Nabi, tiap-tiap waktu nak dengar cakap Nabi, kalau boleh tiap-tiap waktu nak sembahyang belakang Nabi, kalau boleh tiap-tiap hari nak makan bersama dengan Nabi, bersafar bersama dengan Nabi. Inilah orang kata nikmat yang paling besar yang mana para sahabat Nabi menikmati. Masya Allah, kadang-kadang berebut air wuduk Nabi. Bila Nabi duduk pakat-pakat berebut air wuduk Nabi Muhammad SAW, bila Nabi sabdakan hadis, kalau boleh saya orang pertama yang hafal, dan saya paling bangga kalau hadis itu cuma saya yang hafal, saya yang menyimpan hadis tadi. Dan orang yang tahu hadis ini saya belum dapat, mereka akan cari sahabat tadi. Sehingga pernah berlaku pada zaman tabi'in dulu, satu orang sanggup jalan kaki daripada Mekah, daripada Madinatul Munawwarah sampai ke Syria jalan kaki, semata-mata nak belajar satu hadis yang dia belum dengar daripada Nabi Muhammad SAW. Ini orang kata talak begitu sekali, orang kata semangat yang ada pada diri para sahabat. Tetapi ketika mana Nabi SAW mengarahkan kepada mana-mana para sahabat untuk mereka keluar dari Allah Ta'ala, untuk keluar berdakwah, yang mana kadang-kadang Nabi SAW beritahu, ini adalah pertemuan kita yang terakhir, selepas daripada ini kita tak akan bertemu lagi. Masya Allah, pernah dalam peperangan Yarmouk, tuan-tuan, Nabi SAW beritahu awal-awal lagi, sesungguhnya Zaid bin Harisah akan gugur syahid, Ja'far bin Abi Talib akan gugur syahid, Abdullah bin Rawahah pun akan meninggal dunia. Selepas ketiga-tiga ini mati, maka kamu pilihlah ketua kamu, panglima perang di kalangan kamu. Masya Allah, sahabat ni bila dengar Nabi kata begitu, dia dah yakin. Abdullah bin Rawahah dia kata, inilah Jumaat yang terakhir dalam hidup aku. Aku nak sembahyang belakang Nabi SAW. Kalau boleh aku nak menikmati saat yang terindah dalam hidup aku. Kerana bagi sahabat, masuk syurga pun tak enak kalau tak dapat melihat wajah Nabi SAW. Maka Masya Allah, sangat berat hati Abdullah bin Rawahah sembahyang belakang Nabi SAW.
Tetapi bila Nabi paling tengok Abdullah bin Rawah, apa yang menyebabkan kamu masih belum lagi berangkat? Sahabat kamu telah meninggalkan kamu. Maka Masya Allah ya Rasulullah, sebenarnya yang sebab yang pertama, saya teringin sangat nak sembahyang Jumaat buat kali yang terakhir belakang Nabi. Sebab saya dah tahu selepas pada ini saya tak akan jumpa lagi dengan Tuhan. Saya tak akan dapat keluar bersembahyang di belakang Tuhan lagi. Ini kebetulan kasih sayang para sahabat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Satu hari tuan-tuan, Nabi SAW telah beritahu kepada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, wahai Muaz, hari ini aku buat keputusan untuk hantar kamu pergi berdakwah kiamat. Dan apa kata Nabi SAW? Apa pesanan Nabi SAW? Asa Allah talqani fima ba'du, la'allaka la tudrikuni fima ba'du. Boleh jadi selepas daripada hari ini kita tak akan berjumpa lagi, wahai Muaz. Muaz adalah anak murid Nabi yang paling Nabi sayang. Tiap-tiap hari belajar ilmu daripada Nabi, tak pernah berpisah dengan Nabi SAW. Bahkan Nabi beritahu nanti di padang mahsyar, Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu akan memegang bendera alim ulama, yang mana seluruh ulama di akhir zaman akan bergantung di belakang Sayyidina Muaz untuk masuk ke syurga Allah Ta'ala. Begitu hebat. Tetapi dalam keadaan begitu pun Nabi pesan, kamu pun kena berangkat jalan Allah, kamu pun kena sebarkan Islam. Kamu tak boleh duduk di Madinah. Duduk di Madinah tak akan tersebar agama. Agama akan tersebar dengan pergerakan. Bila kamu sanggup korban apa yang kamu sayang, maka di kali itu tuan-tuan, ulama kata betapa beratnya hati Muaz. Inilah benda yang paling besar dalam hidup saya, pengorbanan kasih sayang, pengorbanan perasaan yang paling besar. Maka di kali itu Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu telah bertanya macam-macam soalan pada Nabi. Ya Rasulullah, pesan pada saya, pesan pada saya, pesan pada saya. Maka Nabi selalu itu di antara pesanan Nabi, wahai Muaz, aku sayang kepada kamu, tapi tolong lepas sembahyang, tiap-tiap kali lepas sembahyang jangan tinggal baca doa ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Muaz hafal segala pesanan-pesanan wasiat yang terakhir yang Nabi pesan kepada Sayyidina Muaz. Maka pada hari yang terakhir Sayyidina Muaz berada di Madinatul Munawwarah, Nabi SAW bersama dengan para sahabat mengiringi keberangkatan Sayyidina Muaz untuk pergi ke Yaman. Masya Allah, sampai di perbatasan kota Madinatul Munawwarah, Nabi SAW telah memanggil nama Sayyidina Muaz. Wahai Muaz, berpalinglah kamu, aku nak tengok muka kamu buat kali yang terakhir. Tetapi waktu itulah air mata berderai daripada kelopak mata Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia tertunduk menangis dengan begitu sekali syahdu, tetapi dia tak pandang muka Nabi SAW. Nabi SAW panggil lagi sekali, wahai Muaz, berpalinglah kamu, aku nak tengok muka kamu, anak murid yang paling aku sayang, anak murid yang paling aku kasih. Aku nak tengok muka kamu buat kali yang terakhir, dan selepas pada ini kamu tak akan berpeluang lagi tengok muka aku. Sayyidina Muaz menangis semakin kuat, makin tunduk, tapi dia tak pandang wajah Nabi SAW. Pada kali yang ketiga, Nabi panggil lagi Sayyidina Muaz, berpalinglah kamu. Muaz tak memandang wajah Nabi. Di kali itulah datang Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, wahai Muaz, pekak ke kamu, zalim kamu, Nabi panggil nak tengok muka kamu 3 kali, kamu tak menoleh ke arah Nabi SAW. Apa yang menyebabkan kamu melakukan demikian? Dalam Quran Allah telah beritahu, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang beriman, bila Allah dan Rasul panggil kamu, wajib kamu kena menyahut panggilan Allah dan Rasul. Mengapa hari ini kamu orang paling alim tak menyahut panggilan Nabi SAW? Maka di kali itu Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu telah menceritakan rahsia mengapa aku tak memandang wajah Nabi. Kerana aku pergi untuk menunaikan amanah yang paling besar yang Nabi telah wasiatkan kepada aku, iaitu untuk mendakwah seluruh penduduk negara Yaman supaya mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Dan Nabi dah beritahu kepada aku, selepas daripada hari ini aku tak akan berjumpa lagi dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pada hari ini aku bimbang, walaupun aku tahu Nabi rindu pada aku, Nabi teringin nak tengok muka aku pun sangat teringin nak tengok muka Nabi. Tetapi aku bimbang, seandainya sekali aku menoleh ke arah Nabi SAW, aku tengok muka Nabi, boleh jadi kaki aku tak akan mampu lagi melangkah walau selangkah ke depan. Sebab itu pada hari ini, walaupun hati aku teringin nak tengok muka Nabi, aku sangat rindu nak tengok muka Nabi. Dan aku yakin inilah mata aku akan menikmati saat yang terakhir melihat wajah Nabi. Tetapi aku keraskan hati aku kuatkan semangat aku berjalan lagi melangkah ke depan, walaupun hati aku teringin, kerana aku bimbang kalau aku melihat wajah Nabi, kaki aku tak akan lagi mampu melangkah dan aku tak akan mampu meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama mengatakan Sayyidina Muaz menangis dan menangis sampailah ke Yaman. Begitulah pengorbanan para sahabat Nabi untuk agama Allah Ta'ala, sehingga pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, satu jemaah yang dianggotai oleh Sayyidina Uqbah bin Nafi' radhiyallahu anhu, mereka telah sebarkan Islam. Masya Allah, hari ini kita tak ada semangat nak pergi berjuang
menyebarkan agama ke luar negara, tuan-tuan. Kita menganggap ini satu benda yang mustahil, benda yang pelik. Kita duduk dalam negara kita beribadat, apa salahnya? Mengapa perlu sampai ke luar negara nak menyebarkan agama, nak berdakwah? Maka kita duduklah di Malaysia saja beribadat, maka tak akan merugikan apa-apa. Tetapi para sahabat Nabi, mereka dah dapat nikmat yang paling mulia. Mereka dengar Nabi SAW telah beritahu, la yu'minu ahadukum, tak akan sempurna iman seorang kamu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga dia suka pada saudaranya apa yang ada pada diri dia. Sekarang mereka dah dapat satu kalimah yang lebih mahal daripada dunia dan sisi-sisi, itu daripada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah ini kami kena sampaikan ke seluruh alam. Maka di kali itu Uqbah bin Nafi' pada zaman Sayyidina Umar telah Islamkan 3 buah negara, tuan-tuan. Bukan 3 orang, bukan 3 kampung, bukan 3 negeri, tapi 3 negara. Negara Algeria, negara Morocco dan negara Tunisia. Masya Allah, lepas Islamkan seluruh negara tadi, Uqbah bin Nafi' begitu semangat. Masya Allah, dia telah terjun bersama dengan kuda dia ke dalam laut sampai ke para saudara. Dia pun angkat tangan. Sahabat Nabi tiru cara Nabi SAW. Nabi SAW setelah mengorbankan segala-galanya untuk hidup, di Hajjatul Wida, Nabi SAW tanya kepada para sahabat, "Famadza antum qailun 'inda rabbikum yaumil qiyamah?" Nanti di hari kiamat, tuan-tuan nak cakap apa tentang dakwah saya nanti di hari kiamat? Tuan-tuan nak jadi macam umat Nabi Nuh ke? Macam nak jadi macam umat Nabi-Nabi yang lain? Nabi mereka dah berdakwah bermati-matian dan mereka tolak dakwah Nabi-Nabi mereka. Nanti di hari kiamat mereka tuduh kata Nuh tak buat apa-apa pun, ya Allah. Nabi Nuh ni mai ke dunia, main makan tidur je. Dia tak buat apa-apa pun, tak didik kami, tak dakwah kami. Adakah kamu akan tiru macam mana umat Nabi Nuh AS nanti di hari kiamat? Maka di kali itu bangkit Sayyidina Umar, "Nashhadu ya Rasulullah, nanti di padang mahsyar kami akan bersaksi di hadapan Allah Ta'ala bi annaka ballaghta risalah, Tuhan telah sampaikan risalah Allah dengan sempurna kepada kami. Wa nasahtal ummah, Tuhan telah nasihat kami dengan nasihat yang paling baik. Wa kashaftal ummah, Tuhan telah menyingkap musibah daripada kami, semua keburukan-keburukan daripada kami. Wa jahadta filai hatta atakal yaqin, Tuhan telah berkorban untuk agama sampai mati, sampai tak ada apa-apa, keguluran, kelaparan. Ini kami akan jadi saksi di hadapan Allah di hari kiamat." Maka sahabat-sahabat Nabi begitu juga, mereka telah ambil visi daripada Rasulullah, wasiat Nabi tadi mereka pegang sungguh-sungguh. Sampai di ujung dunia mereka pun angkat tangan, "Allahumma syahid, ya Allah kami jadikan Engkau sebagai saksi, ya Allah, kami umat Muhammad setelah kematian Nabi kami bersebar bertebaran di seluruh dunia untuk menyampaikan kalimah la ilaha illallah di hadapan Engkau, ya Allah. 3 negara telah beriman kepada Allah dan di hadapan kami sekarang lautan yang begitu luas, Masya Allah." Maka di kali itu kata Uqbah bin Nafi', "Ya Allah, sesungguhnya kami tentera Muhammad berhenti sampai di sini bukan kerana kami takutkan laut yang luas ini. Demi Allah, seandainya kami dengar di sebalik laut ini masih ada lagi orang yang hidup di kalangan umat manusia yang belum beriman kepadamu, yang belum kenal kalimah la ilaha illallah, kami akan pacu kuda kami selagi yang mungkin sehingga kami akan berjumpa dengan mereka, sehingga akan tiba satu hari nanti tak akan ada seorang pun hidup di muka bumi tanpa beriman kepadamu, ya Allah." Ini semangat kefahaman yang ada pada para sahabat. Sebab itu sahabat Nabi, kerana mereka banyak berkorban untuk agama, sebab itu bila agama mengalami kemerosotan sikit saja pada zaman Sayyidina Abu Bakar, dia dah mula risau dan bimbang. Di kali itu, Masya Allah, Sayyidina Abu Bakar bangkit di hadapan sekalian para sahabat. Sayyidina Abu Bakar telah mengatakan, "Ayat musudiru ala hayyun, apakah mungkin agama merosot, sedikit kekurangan berlaku dalam agama, sedangkan Abu Bakar masih hidup? Abu Bakar yang bersama dengan Nabi dalam musuh masih hidup. Tak akan mungkin aku biarkan setelah Nabi wafat agama merosot. Aku tak akan biarkan orang mengaku jadi Nabi. Aku tak akan biarkan orang tak nak bayar zakat. Aku tak akan biarkan orang murtad. Aku akan berjuang sehingga akhirnya agama yang ada pada zaman aku sama tingginya, sama tahapnya dengan agama yang wujud pada zaman Nabi Muhammad SAW. Maka hari ini setelah 1400 tahun Nabi meninggalkan dunia, kita dapat buat keputusan betapa rosaknya umat akhir zaman, betapa banyak fikrah yang berlaku di akhir zaman. Tetapi di saat ini, apa harapan Nabi kepada kita semua? Apakah harapan Nabi? Nabi dah beritahu kepada kita, "Mali ummati ba'di." Siapa nak jaga umat aku? Siapa nak pimpin mereka? Siapa nak dakwah mereka setelah aku meninggal dunia nanti? Maka kitalah semua ahli-ahli masjid, ahli solat, ahli Quran, ahli haji, ahli umrah. Yang tiap-tiap tahun kita menunaikan umrah, sepatutnya kitalah yang paling faham agama ini bukan milik kita seorang, tetapi agama ini milik seluruh umat di seluruh alam, dan agama ini perlu disampaikan ke serata alam. Kadang-kadang kita sedih, tuan-tuan, sahabat kita pergi hantar satu jemaah ke Manado, tuan-tuan.
sampai di Manado dalam kapal terbang, Masya Allah datang satu orang passenger datang dekat dengan jemaah kita. Dia beritahu, tuan nak buat apa kat sini? Kami datang nak berdakwah di Manado. Berapa orang? 10 orang. Masya Allah, minta maaf, kami ni orang Kristian, satu pesawat daripada depan sampai belakang, semua orang kami. Orang tuan cuma 10 orang saja. Berapa lama tuan nak pergi? Kami pergi cuma 4 bulan saja tuan. Masya Allah, minta maaf, kami orang Kristian, untuk dakwah ni kami bagi 10 tahun. Ini Masya Allah perbezaan di antara fikir risau orang Kristian, walaupun dia tahu agama dia batil, agama dia tak betul, tetapi dia sanggup melampaukan masa 10 tahun dan semua orang menerima benda kan baik. Semua orang kata bagus, Masya Allah, ini orang hebat, berjuang agama, berkorban untuk agama, duduk dalam kampung asli di Pahang, banyak dah gereja bertukar. Masya Allah, masuk di Sarawak, masuk di Sabah, banyak dah negara berubah, pergi duduk dalam hutan-hutan di Kalimantan, hutan di Indonesia, banyak orang negara mereka berubah, duduk di Papua, duduk di Masya Allah Timur-Timur, banyak negara dah berubah. Maka hari ini kita selaku umat Islam yang ada kalimah, yang kita yakin agama kita paling benar, mengapa kita pula yang takut untuk menyebarkan agama Allah Ta'ala? Mengapa pula kita rasa pula tak perlu kita sebarkan agama, tetapi dalam keadaan kita biar? Macam hari ini saya buat perbandingan, kalau orang lawan bola tuan-tuan, satu pasukan dia asyik mempertahankan diri saja, dia tak serang pun negara kubu lawan, gawang lawan, dia asyik bertahan saja. Macam kita hari ini bertahan dengan sembahyang kita, bertahan dengan puasa kita, bertahan dengan Quran kita. Kita tak sebarkan agama, sedangkan orang agama lain datang ke negara kita, hantar mereka punya padri-padri mereka. Saya pernah duduk di Jepun, dulu jadi imam di sana tuan-tuan. Padri-padri di sana, dia tanya, tuan orang negara mana? Kalau negara Sepanyol, dia buka bahasa Sepanyol. Ini dakwah kami untuk tuan, cuba baca. Saya Islam dah, tak apa tuan dah Islam, tak apa, tolong baca. Mereka dah bersedia semua bahasa diterjemahkan. Begitu bersedianya mereka di Jepun, pada tahu dah orang Jepun dia agama Shinto, agama Buddha dan sebagainya, tetapi keyakinan mereka dalam nak sebarkan agama. Tetapi hari ini Masya Allah kita bertahan. Orang lawan bola asyik bertahan lama-lama bolos 20-0. Tetapi tuan-tuan bayangkan, kalau orang sini serang kita, kita serang balik tuan-tuan. Mereka hantar rombongan mereka ke Indonesia, ke Malaysia, kita hantar pula ke Argentina, hantar ke Venezuela, hantar ke Chile, hantar jemaah ke Argentina, hantar ke Amerika, hantar ke England, hantar ke Kanada, hantar ke Jerman. Mereka pun mula cuak tuan-tuan. Masya Allah, kita duduk risau pasal negara orang. Negara kita habis dah sekarang ni, Masya Allah. Gereja-gereja semua dah orang Islam dah beli. Kita terpaksa kena buat satu undang-undang melarang penjualan gereja kepada umat Islam. Dulu di Jepun, 50 tahun yang lalu, cuma ada 15 buah masjid saja. Tetapi dengan berkat kita berusaha, walaupun kita nampak benda itu tak berkesan, tak hebat sangat saja, tetapi sekarang ulama kata, apa yang mereka beritahu, lebih dari 50 buah masjid yang telah dibangun di seluruh Jepun. Masya Allah, ini satu perkembangan yang baik, yang sebenarnya hari ini ketika mana arus perdana begitu dahsyat, fitnah akhir zaman, kita umat Islam kena bangkit, kena keluarkan seluruh umat ini daripada keburukan. Bila kita buat benda ini, maka kita layak untuk mendapat gelaran khair ummah. Bahkan Nabi SAW beritahu kepada para sahabat, al-amilu bimithli ma antum alaih, umat akhir zaman yang buat pengorbanan kerja macam mana kamu buat pada hari ini nanti, di hari akhir, di akhir zaman nanti, maka Allah Ta'ala nak bagi ganjaran kepada mereka pahala 50 orang para sahabat. Masya Allah, terkejut para sahabat. Masya Allah, nak bagi pahala kami ke pahala orang-orang soleh, wali-wali di kalangan mereka, ya Rasulullah. Nabi kata, Masya Allah, di akhir zaman nanti, siapa yang buat kerja macam kamu buat ini, Masya Allah, wahai para sahabatku, Allah bagi pahala 50 orang pahala di kalangan kamu para sahabat. Baginda sallallahu alaihi wasallam, sebab apa ya Rasulullah? Nabi kata di akhir zaman mereka nak berdakwah, tak ada siapa nak bimbing mereka, tak ada siapa nak sokong mereka, tetapi mereka buat dengan berdikari, dengan duit mereka, dengan masa mereka, dengan cuti mereka. Mereka tinggalkan seluruh apa yang mereka sayang semata-mata kerana agama Allah Ta'ala. Allah ganti kepada mereka ganjaran 50 orang para sahabat. Sebab itulah hari ini tuan-tuan kita tengok gerakan-gerakan dakwah yang bertebaran di seluruh dunia. Kalau kita tak boleh pergi, kita sokong tuan-tuan. Kalau kita tak boleh pergi, kadang-kadang duit yang kita boleh sumbang untuk mereka, tenaga yang kita boleh sumbang, tetapi jangan sesekali mulut kita seolah-olahnya menolak apa yang mereka buat, sedangkan mereka hanya semata-mata nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana benda yang mereka buat untuk menyelamatkan agama kita yang tercipta, kalau dibiarkan tuan-tuan, akan tiba satu masa dunia ni akan jadi macam berlaku di Argentina tuan-tuan. Baru tahun lepas kawan saya pergi Argentina, dia kata Masya Allah di Argentina ada 4 juta orang Arab, yang mana mereka semuanya Islam dulu tuan-tuan.
Tetapi bila sampai di satu kampung, Masya Allah dia beritahu, tuan, saya ni Kristian, anak saya ni satu nama Umar, satu nama Abu Bakar. Nanti umur 18 tahun boleh pilih agama dia nak pilih. Tetapi ayah saya dulu adalah satu orang imam. Dia adalah orang yang memandikan jenazah orang Islam yang terakhir di Argentina. Lepas ayah saya mati, tak ada siapa lagi yang memandikan jenazah umat Islam. Semua orang meninggal dunia hantar ke gereja yang akan uruskan ikut upacara Kristian. Itulah yang berlaku di Argentina. Tetapi bila kita ada fikir, tuan-tuan, tahun lepas madrasah saya Darul Ulum Zakaria daripada Johannesburg telah buka satu madrasah tahfiz di Argentina. Masa sebelum itu mereka dah buka satu madrasah tahfiz di Chile. Dulu di Chile tak ada orang yang baca Quran. Sekarang ada fikir macam mana nak buka tahfiz di sana. Sekarang kita tahfiz di Malaysia dah banyak. Tetapi bagaimana keadaan di dua negara? Bila dibuka satu tahfiz di Chile, tiap-tiap tahun sekarang dah ada 14 orang hafiz Al-Quran yang keluar daripada madrasah tersebut tiap-tiap tahun. Ini satu keadaan yang membanggakan. Walaupun nampak kecil, tetapi itulah perjuangan yang kita buat untuk agama Allah Ta'ala. Di Malaysia pun ada perjuangan, ada cabaran. Tetapi kita juga ada tanggungjawab universal, tanggungjawab global. Maka jatuh bangun agama di seluruh dunia. Nabi kata kita umat Islam seumpama satu anggota tubuh badan. Mana-mana anggota sakit, kita turut merasakannya. Hari ini mengapa umat Islam ditindas, dihina? Sebab kita tinggalkan pengorbanan untuk agama Allah Ta'ala. Nabi SAW, Nabi tahu Nabi, "Idza tabayatum bil 'ina", bila kamu sibuk berniaga, berurusan, bertransaksi, wattaba'tum azab al-baqar, dan kamu boleh ikut belakang punggung lembu. Sibuk kata menternak asyik, bela itu bela ini, wa taraktum al-jihad, dan kamu tinggalkan jihad fi sabilillah, sallallahu alaikum tullah. Allah telah timpakan kehinaan kepada umat akhir zaman. Dan kehinaan tadi tak akan tercabut daripada leher kamu hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kamu kembali memberikan perhatian pada agama kamu. Sekarang kita tak perhati agama kita, tuan. Di sekeliling kita, di negara Sabah, tuan-tuan, kalau kita pergi, berapa banyak masjid yang dah 18 tahun tak ada orang sembahyang di situ. Kadang-kadang kita akan merasa sedih dan menangis bila melihat keadaan ini. Tetapi itulah hakikat agama di zaman kita. Sebab itu pernah satu orang alim, ketika mana dia tidur, dia mimpi dia sedang berwuduk dalam satu sungai di Khurasan. Tiba-tiba datang dua orang para sahabat. Dia kata, kami nak tanya sikit, kamu ni ulama akhir zaman, apa yang kamu buat sehingga agama jadi huru-hara macam sekarang, agama jadi huru-hara, pucalana macam sekarang? Apa yang kamu buat? Kami ni dua orang sahabat, kalau hidup di akhir zaman, seluruh urusan agama akan jadi macam pada zaman Nabi SAW. Tak akan jadi macam kamu. Agama akan jadi elok kalau dua orang saja sahabat hidup di akhir zaman ini. Tetapi Masya Allah, itu tak akan berlaku. Hari ini tibalah giliran kita untuk berkorban untuk agama. Dan masanya tak lama, sampai kita mati saja. Allah Ta'ala nak guna sedikit masa kita, harta kita, diri kita untuk agama Allah Ta'ala. Jadi kita insyaAllah sama-sama kita berazam apa yang kita mampu buat untuk agama. Kalau kita mampu keluar dari Allah, kita keluar. Tak mampu, Masya Allah, kita menjaga amal di masjid, kita bentuk keluarga kita, jaga diri kita. Dan apa yang kita mampu sumbang untuk agama kita bagi. Mudah-mudahan sebelum kita mati, apa yang kita janji pada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, benda tadi akan menjadi kenyataan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa sekian dulu apa yang kita kongsikan bersama tentang kemuliaan umat akhir zaman dan kerja kita, tanggungjawab kita. Mudah-mudahan Allah Taala bagi kefahaman kepada kita semua. Semoga Allah Taala bagi taufik hidayah untuk kita dapat hayati, kita amalkan, sampaikan insya-Allah. Sekian dulu aku qul hadza astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad afdal salawatika bi'adadi ma'lumatika wa barik wa sallim. Jazallahu 'anna sayyidina wa habibana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir ummat habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara wa ma asrat wa ma a'lanat. Allahumma ansur man nasara din Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waj'alna minhum waqdul man khadala din Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la taj'alna mahum. Allahumma raddana wa raddal muslimina ila dinika raddan jamila. Allahumma ahibna kullahu fil alamin kullih. Allahumma shil lillah kullahu fil alamin kullih. Allahumma akhrijna wa akhrij muslimina fi sabilika haqqan li'ala kalimatik wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa la yakhafuna lawmata lahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ta'ala ala khairil Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.